Saudara, pada malam ini, saya nak mulakan dengan kisah yang pertama ini. Ini kisah ni agak unik sedikit ya. Ini berkenaan dengan ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan. Ini berlaku agak lama dahulu. Diceritakan oleh Encik Salim. Bukan Encik Salim yang ada ilmu kebal, tetapi salah seorang daripada kenalan beliau di kampung yang memiliki ilmu ini. Encik Salim berkongsi kisah untuk anda semua dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Salim. Saya nak berkongsi kisah yang berlaku. Waktu tu saya memang masih usia budak-budak ketika beliau katakan ketika saya menetap di salah sebuah kampung di Pasir Panjang. Ini kejadian berlaku di kampungnya di Singapura, iaitu Kampung Pasir Panjang. Ada seorang pakcik ni, dikenali dekat kampung sebagai seorang pakcik yang kebal. Dia mempunyai kekebalan yang ramai tahu. Kalau ditusuk dengan pisau, tidak akan apa-apa berlaku pada dirinya. Malah pisau tu boleh bengkok ataupun meratah. Kalau cuba ditetak dengan parang, katanya tidak akan berlaku apa-apa kepada pakcik itu. Malah parang tu mungkin juga akan patah. Jadi kekuatan pakcik ni kecoh satu kampung. Sampaikan pada waktu itu, kata Encik Salim, saya ni kalau tak silap masih sekolah rendah lagi. Masih sekolah rendah. Bila dapat tahu tentang pakcik ni, kita semua nak jadi macam pakcik ni. Saya tak boleh sebutkan nama pakcik ni. Mungkin ahli keluarganya mendengar, mungkin nanti takut tersinggung pula. Niat saya hanya sekadar berkongsi saja. Jadi saya gunakan nama pakcik ni mungkin Wak Mut. Wak Mut bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Kadang-kadang kita akan pergi ke rumah Wak Mut, di hadapan rumah. Kemudian budak-budak ni sukalah bercakap, berbual dengan Wak Mut. Wak Mut, Wak Mut. Wak Mut kuat Wak Mut kuat Dulu masih kecil, kita ni tak tahu erti maksud kebal. Yang kita tahu kuat aja. Jadi Wak Mut kadang-kadang malas nak layan budak-budak. Dia akan halau. Pergi. Jangan datang, pergi. Jangan main sini. Pergi. Jadi apa yang berlaku, ada juga penduduk kampung yang tak percaya. Yang tak percaya dengan kekebalan ataupun kekuatan Wak Mut miliki. Sampaikan ada yang mungkin buat cerita yang Wak Mut ni tak kebal pun. Biasa-biasa je. Cuma nakkan perhatian. Ada yang tak percaya. Pendengar Ria 897 FM. Pada satu hari, satu perkara berlaku dan ini berlaku depan mata saya. Tak ramai orang dapat lihat kekebalan Wak Mut. Jadi Wak Mut punya kekebalan ni hanya orang-orang tertentu yang dapat tengok-tengok lah, yang nampak-nampak. Jadi dari situ orang ni ceritakan, ada yang percaya, disampaikan pada orang lain dan percaya. Yang tak percaya ni sampai ni semua tipu lah, mana kau tahu. Sampai dia bilang aku. Dan berita ni makin lama, makin jauh, makin susah orang nak percaya sebab orang tak nampak. Sampaikan pada satu hari, saya nampak dengan jelas. Ini ketika kejadian ini berlaku, kata Cik Salim. Beliau ni masih sekolah rendah, usia muda. Waktu tu hujan,
Saya ni sebenarnya baru balik ya daripada kelas mengaji sekitar jam 8 lebih malam nak balik ke rumah. Hujan lebat Jadi anda bayangkan, kata Encik Salim, saya berjalan dengan menggunakan kimbis. Saya tidak ada payung pada waktu itu. Jadi guru mengaji ada siapkan kimbis kecil dalam rumah. Kadang-kadang nak balik dia kasih. Nanti besok kalau datang mengaji, pulangkan balik. Jadi saya pun dah letaklah buku iaitu mukadam saya dalam plastik bag. Satu tangan tu pegang plastik, satu tangan tu letak kimbis atas kepala kisi jalan dekat dalam hujan. Tengah jalan-jalan sebelum saya nak sampai rumah saya harus lalu depan rumah Wak Mut. Ya, kena lalu depan rumah Wak Mut. Jadi sedang jalan sambil guru berdentam-dentum, hujan turun pada malam tu, katanya Cik Salim ni waktu budak balik seorang-seorang ni, tengah jalan, saya pun nampak Wak Mut. Wak Mut ni berjalan di hadapan saya. Walaupun gelap kampung tu tapi kita kenal. Dari belakang dah tu, ini Wak Mut Bila nampak Wak Mut, kata Cik Salim, saya rasa macam wow. Saya nak cakap, nak berbual dengan Wak Mut, nak tanya ni, macam mana boleh jadi kuat ni? Wak Mut makan apa? Ini dululah, kata Cik Salim. Tengah jalan kisi, tiba-tiba peti sambar. Peti sambar, saya nampak depan mata saya, peti sambar Wak Mut dentuman begitu kuat, sampaikan saya ni terpelanting pada waktu itu sebab terpelanjat. Peti yang sambar, ya, saya terpelanting kerana terperanjat dengan dentuman begitu kuat. Sampaikan saya terlepas memegang kimbis, macam hilang arah tau. Tiba-tiba telinga ni berdesing. Kemudian saya cuba tenangkan diri pada waktu itu, tapi dalam keadaan terpekik-pekik mungkin dengan bunyi peti kedu. Pendengar Ria 897, selepas saya dapat tenangkan diri saya dah basah kuyup dah. Saya nampak Wak Mut dalam keadaan terbaring. Dia bangun, dia jalan kisi. Yang paling memeranjatkan, saya dengan mata saya sendiri ternampak Wak Mut disambar peti. Depan mata saya, peti itu memancar, terkena pada Wak Mut, mempunyai dentuman yang begitu kuat. Saya terpelanting. Saya bangun dalam keadaan terperanjat, bernafas dengan begitu kencang. Kemudian sampaikan saya dapat tenangkan diri, saya tengok Wak Mut terbaring. Dia berdiri dan jalan. Dan saya tengok ada bahagian-bahagian bajunya terbakar, tetapi Wak Mut masih boleh berjalan macam biasa. Sejak hari itu, kepercayaan saya terhadap Wak Mut adalah orang yang kebal dan kuat semakin bertambah-tambah. Sampaikan beberapa hari kemudian, katanya di sini, ya, beberapa hari kemudian, saya pergi ke rumah Wak Mut, ketuk pintu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Ada apa ni? Wak Mut, boleh tak kalau saya masuk dalam rumah Wak Mut? Sebabnya saya nak berbual dengan Wak Mut sekejap. Kisi dan juga para pendengar Ria, bila masuk dalam rumah Wak Mut, saya seorang dengan Wak Mut, saya pun mula bertanya soalan Kisi. Macam mana Wak Mut boleh keluar, boleh kuat semalam, beberapa hari yang lepas saya ternampak Wak Mut ni disambar peti, tapi Wak Mut masih boleh berdiri jalan dengan baju, hanya sebahagian baju pakaian Wak Mut yang terbakar. Wak Mut berhenti seketika, dia terperanjat sebab saya nampak keadaan dia disambar peti dari belakang, sebab dia tak perasan yang saya berada di belakangnya. Kemudian kata Wak Mut begini, jangan
jangan ikut jejak langkah aku. Wak Mut beritahu saya, saya ni anak kecil ni, jangan ikut jejak langkah aku. Nanti kau menyesal kemudian hari. Wak Mut kenapa? Kan jadi kuat bagus. Kita kalau kuat orang tak boleh kacau. Macam mana Wak Mut ni? Tolonglah. Jangan. Aku jadi kuat bukan pasal apa. Aku berurusan dengan orang ketiga. Waktu tu saya masih sukar nak faham. Orang ketiga siapa Wak Mut? Tak kisah. Yang penting kau selamat. Tunggu sekejap. Dan terus Wak Mut masuk ke dalam bilik. Dia keluar. Dia beri saya sepotong kain putih. Kain putih katanya, ambil kain ni, simpan. Simpan sebagai tanda kekuatan. Ya, tanda kekuatan, tanda kalau pegang kain ni, mak suruh buat apa mesti boleh buat. Jadi saya pun percaya cakap Wak Mut. Saya kemudian tinggalkan rumah Wak Mut, jalan balik ke rumah. Kain tu ke mana-mana saya pergi saya bawa bersama. Dan bayangkan, sebelum ni saya ni agak malas sedikit, kata Encik Salim. Selepas saya pegang kain Wak Mut, saya dapat inspirasi, semangat. Ya, katanya beliau, malah mak suruh buat apa, pergi kedai jauh pun saya cakap, okey mak, boleh mak, keluar. Balik. Rasa semangat sangat-sangat kerana ada kain kebal Wak Mut yang saya pegang pada waktu itu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Ini bercakap tentang kebal. Ni ada kiriman yang saya terima di Facebook mengatakan, KC, berkenaan dengan ilmu kebal, di sini ingin berceritakan yang ringkas sahaja, kata beliau. Dahulu pernah bertugas di katanya di sini, kata beliau dahulu beliau ni pernah bertugas, tak nak sebutlah dekat mana, tapi saya pernah berdepan dengan orang yang memiliki ilmu kebal, yang mana pada waktu itu saya dikerahkan untuk menyelamatkan orang yang kebal. Bayangkan, beliau ni sebagai paramedik lah, paramedik bersama dengan salah sebuah balai bomba di Singapura. Jadi dapat katanya dapat panggilan, dan bila pergi tempat kejadian, terperanjatlah. Nampak tempat ni adalah di kawasan tanah lapang, dan ramai budak-budak ni sedang pakai uniform martial art, tapi belum pasti apakah martial art yang ditunjulkan. Selepas selidik dapat tahu adalah ilmu silat. Jadi saya tanya kenapa, salah seorang daripada pelajar memberitahu gurunya ni sedang menunjukkan satu demonstrasi kekebalan beliau. Mula-mula dia ambil parang, dia cuba belah bahagian tangan dekat perut, tak terbelah-belah. Begitu kuatnya guru silat beliau ni. Kemudian parang yang sama dia cuba tetap tak jadi apa-apa. Kemudian dia baring dekat atas paku, tak jadi apa-apa. Dan akhir sekali lah, bila dia sedang memegang, katanya di sini, dan akhir sekali lah, bila dia nak tunjukkan satu stand yang terakhir adalah menusuk ataupun merodok dirinya dengan menggunakan sejenis keris. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang berlaku pada waktu itu, cerita yang disampaikan di sini dalam Misteri Jam 12. Apa yang terjadi pada waktu tu, dia ambil keris. Keris tu nak ditusuk dekat tubuh badan guru silat yang kebal ni lah. Sebenarnya pada waktu itu, kata beliau, bila ditanya, rupa-rupanya pada waktu itu, menurut saksi mengatakan, ilmu kebal guru ni tak ramai tahu tentang kelemahannya, tak semua orang tahu, tetapi kekebalannya hanya akan boleh terlaksana kekebalan itu sekiranya telapak kaki itu tak kena pada tanah. Jadi kalau dia mungkin tidak menggunakan sebarang alas kaki, berkaki ayam, dia berkaki ayam, kalau orang datang, orang
confirm akan kena tetak, terbelah, terpotong. Kalau orang rodok atau tusuk, confirm akan tertusuk ataupun ditikam. Mesti. Jadi setiap kali kalau ada pertunjukan demonstrasi sedemikian, sedikit pun daripada tubuhnya tak boleh jejak tanah, tak boleh jejak lantai, tak boleh langsung. Kalau tak, dia takkan berani nak buat. Jadi itu sesuatu yang ramai orang tak tahu, yang diceritakan daripada salah seorang anak muridnya kepada saya. Sebabnya waktu tu saya dapat panggilan kecemasan datang, apa ni kecoh ni? Oh, silat ke apa ni? Oh, ramainya orang. Tengok, ada keris dah tertusuk dekat tubuhnya, dah termasuk dah. Dia tengah baring di atas lantai sambil mengerang kesakitan pada waktu itu. Bayangkan. Aduh, sakit. Jadi katanya di sini lagi, bila dah dijelaskan baru saya faham, yang ini adalah satu perkara yang tidak diinginkan, tapi berlaku. Dia berlaku. Katanya di sini bila demonstrasi terakhir pada waktu itu, mengambil keris menusuk bahagian bawah, iaitu tepi perut lah, nak tusuk. Dia pun ke depan, beberapa langkah ke depan. Yang tukang tusuk tu sedang memegang keris, angkat tinggi. Katanya angkat tinggi, tunjuk semua orang ini keris betul. Tunjuk. Betul, betul. Kemudian dia ambil keris tu, dia ketuk-ketuk pada tempat tutup keris. Dia ambil tutup keris, tempat simpan keris tu. Dia ambil keris, dia ketuk teng, 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 teng. Jadi orang tahu itu adalah betul. Apa yang terjadi, sepatu yang digunakan, kasut yang digunakan pada waktu itu oleh orang yang kebal ni lah, berlubang. Jadi tumit, bahagian belakang tumit, sedikit saja bahagiannya terkena pada tanah. Dia tak perasan pada waktu itu, keris dah pun dikeluarkan. Kemudian dia mula membaca, baca. Baru dia angguk sambil tu dia tahan. Jadi orang tu pun ambil keris, hayun kiri, hayun kanan, hayun belakang, tusuk. Allahu Akbar. Itu yang diceritakan. Terbaring di atas lantai, yang memberitahu tentang kelemahan ilmu kebal yang dimiliki oleh guru silat beliau adalah anak murid yang terbaik. Memberitahu inilah kelemahan, mungkin kakinya terkena tanah. Bila periksa memang bahagian tumit kaki itu dah berlubang habis, sampaikan terkena tanah. Dari situlah kekebalannya tu tidak berfungsi seperti biasa. Lelaki yang disebutkan ni pun katanya di sini sudah pun meninggal dunia. Bila dikejarkan ke hospital, tak dapat diselamatkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Anda bayangkan kalau anda dalam situasi Sofia yang berkongsi kisah berikut ini. Sofia adalah pendengar Misteri Jam 12. Kiriman yang saya terima ini dari Johor. Beliau adalah pendengar dari Johor, Darul Takzim. Dan katanya di sini, Casey, saya menetap di salah sebuah rumah dekat kawasan Taman Austin. Dan inilah pengalaman yang nak diceritakan dalam Misteri Jam 12. Saya baca pengalaman beliau. Saya sendiri mungkin rasa takut, boleh meremang di rumah. Kita sama-sama ikuti kisah dalam Misteri Jam 12.
Jadi katanya jangan sebut dekat daerah mana, tetapi saya menetap di salah sebuah rumah di Taman Austin di Johor. Pengalaman saya balik KC beberapa kali. Saya balik, saya ni akan diekori dari belakang oleh seorang wanita KC. Seorang wanita ni dia menunggang motosikal, berpakaian serba hitam. Pertama kali saya pernah nampak beliau berpakaian serba hitam, mungkin saya ingatkan dia balik kerja ke, balik dari kelas agama, balik dari syarahan. Jadi waktu tu saya balik, dah beberapa kalilah dia jumpa dengan wanita. Disampaikan pada satu malam, katanya Sofia, saya balik seorang diri sedang berjalan menuju ke arah rumah saya. Saya dengar bunyi motosikal. Breng, breng, motosikal. Jadi toleh dalam hati, oh kakak ni lagi tak pernah berbual Dek, ya kak, nanti kejap. Jadi dia berhentikan motosikal tepi saya pun berhenti seketika. Dia tengok saya, pendengar Ria 897 FM. Dek, baik-baik hati-hati tau balik rumah. Kakak dah nampak engkau balik waktu macam ni banyak sangat. Sini terpulang pada adik, nak percaya atau tidak, sini ada hantu. Kakak ni kenapa cakap macam tu? Tak ada apa-apalah, saya dah balik banyak kali pun. Dek, jangan main-main. Kakak ni boleh nampak. Kakak pun bukan tinggal dekat kawasan ni. Tapi tadi bila kakak sedang menunggang motor, kebetulan nampak engkau. Terperanjatlah kakak. Ni siapa ni? Dari belakang dia ikut kau. Jadi saya terdiam. Mungkin ada kebenaran kata kakak ni. Saya pun tanya lagi, macam mana kakak tahu? Pernah tak engkau sedang berjalan? Ya, waktu macam ni lah. Sedang berjalan. Tiba-tiba engkau terdengar orang macam panggil nama engkau ataupun tepuk bahu. Pernah. Katanya di sini, katanya pernah. Baik cakap. Sebabnya kau ni sedang diperhatikan. Perhatikan? Aku ni dah banyak kali nampak. Sebabnya aku boleh pergi tempat lain. Tapi kalau aku pergi, siapa yang nak jaga ni? Pendengar Ria 897 FM. Apa yang terjadi pada malam tu, malam tu kakak ni dah bercakap dengan Sofia yang menetap di salah sebuah kawasan di Taman Austin. Kakak ni kata jangan balik malam lagi. Untuk beberapa malam ni kau rehatkanlah diri kau. Jadi tak pun layan. Tapi yang paling menakutkan, yang paling membuat katanya di sini saya terkejut, bila saya sedang berjalan selepas kakak tu menegur, sedang berjalan pulang ke rumah. Sedang berjalan, dekat belakang saya bunyi telapak kaki orang jalan tapi seret-seret. Bagaimana tu? Saya berhenti, saya tengok belakang, tak nampak orang. Tapi bila saya mula jalan, dengan jelas saya dengar telapak kaki ada orang jalan dengan menyeret kakinya di belakang saya. Wow. Pendengar Ria 897. Kita akan rehat seketika, akan saya kembali bersama dengan anda. Jadi terima kasih. Kita akan kembali selepas beberapa buah lagu dengan lebih banyak lagi kisah-kisah untuk anda semua dalam Misteri Jam 12. Yang ini kisah sebelum kita rehat dan dengar lagu, dan mungkin kalau sempat encore, kalau tidak kita akan teruskan sampai jam 2 pagi ini nanti. Berkenaan dengan kejadian dalam rumah. Ini kiriman daripada pendengar kita yang ingin dikenali sebagai mana kejap okey. Ini dia dari Ina berkongsi pengalaman. Katanya di sini rumah beliau yang beliau tinggal pada satu ketika lah bila baru pindah ni, mula-mula nampak okey bila beli rumah semua okey, tak ada tanda-tanda yang menakutkan, yang menyeramkan. Sampaikan dah masuk beberapa bulan dalam menetap dalam rumah ni, sesuatu yang menakutkan berlaku dan menghantui beliau. Bukan saja beliau, malah sekeluarga.
begini kisahnya. Kata Ina, Casey, percaya ataupun tidak, anak saya ada 2 orang anak. Satu berusia 9 tahun, satu lagi berusia 13 tahun. Saya seorang ibu tunggal, tinggal di sebuah rumah. Rumah ni bukan rumah beli, rumah sewa, Casey, di Singapura. Ya, rumah sewa di Singapura. Dan Casey, rumah ni rumah satu bilik lah. Ada mempunyai 1 bilik tidur, 1 ruang tamu, dapur dan tandas. Anak saya pertama sekali, anak saya berusia 13 tahun, pernah beritahu, pernah nampak bungkusan. Kata anak saya ini dia faham. Dia kata, Mama. Saya tanya kenapa, dia diam. Tanya kenapa, cakap, apa pasal? Pasal sekolah. Dia giling kepala. Semalam Daffy nampak pocong bawah katil. Daffy, cakap apa ni? Ha? Nak takutkan Mama Kena marah Casey. Padahal dia jujur tu. Taklah Daffy main-main. Okey, tak apa. Lat beberapa hari, anak perempuan saya 9 tahun. Katanya dia ternampak benda yang sama, ternampak pocong dekat bawah katil, Casey. Saya marah juga dia. Ni abang bilang kan, suruh takutkan Mama kan? Abang! Abang! Ya, Ma? Abang ajar adik Daffy ajar adik cakap bawah katil nampak tu. Hah? Tak ada lah. Mana ada adik? Tak, abang tak ajar. Abang tak ajar. Ikin nampak, Ma. Kata anak saya. Saya ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Anak saya Shikin pun kata dia yang nampak. Dah, korang dua jangan nak pakat. Saya cuba menidakkan perkara yang telah pun diberitahu oleh 2 orang anak dalam rumah ni. Tak apa. Tak percaya. Sampaikan pada satu hari, anak saya kedua-duanya tidak ada di rumah. Mereka bermalam. Itu merupakan hujung minggu. Dia bermalam di rumah nenek. Saya dalam rumah tu seorang diri. Jadi abang dengan adik dah pergilah sendiri, naik bas pergi rumah nenek untuk bermalam di sana. Saya ni kerja, jadi terpaksa duduk rumah. Waktu malam tengah duduk dekat ruang tamu, saya nampak macam ada kelibat tau, Casey. Apabila saya toleh, saya tengok, tenung. Casey, bawah katil saya. Sumpah, Casey, apa yang anak saya cakap betul. Saya nampak ada bungkusan panjang putih, sama macam pocong. Bayangkan, pada waktu itu saya dah kesal. Kesal sangat-sangat. Katanya pada waktu itu saya dah kesal. Kesal sangat-sangat yang saya tak percayakan anak saya. Tidak percayakan anak saya. Dan penampakan makhluk ni, dia tak ada tempat lain bawah katil je. Bawah katil lah. Akhirnya saya dapatkan bantuan. Dengan bantuan ibu saya tanyalah, Mak, saya beritahu ibu, saya anak-anak semua dah nampak. Mak saya ni, Casey, ibu saya ni, Casey, kata Ina, kalau tentang cucu dia 2 orang ni, dia sayang sangat. Apa-apa dia akan cuba usaha dan ikhtiar. Kalau benda tu melibatkan saya, kadang-kadang dia macam malas nak lain. Mula-mula dia malas. Saya tak nak beritahu yang 2 orang cucu dia ada nampak bawah katil tu ada benda yang sama yang saya ceritakan. Saya tak nak beritahu sebab saya tak nak dia susah hati. Jadi oleh kerana dia macam okey-okey je, saya terpaksa kata, Mak, Daffy dengan Ikin pun dah nampak bawah katil. Diorang yang nampak dulu. Hah? Cucu aku, kasihannya. Jadi mak saya pun cari jumpa seorang pakar perubatan Islam, datang masuk dalam rumah dan dipendekkan cerita Casey. Kata pakar tu kepada saya dengar saya terperanjat. Pakar tu memberitahu, rumah si Wawa ni sebenarnya dekat bawah katil tu kan. Saya tak beritahu Saya cuma cakap boleh tengokkan rumah tak? Dekat bawah katil tu kan. Saya tengok dia. Saya angguk kepala. Saya nampak
dia tengah baring dekat bawah tu. Itu tempat dia. Itu tempat dia kali terakhir sebelum tuan dia pindah. Jadi tuan dah pindah, dia tak tahu nak buat apa. Dia berdiri. Tapi hati-hati, kalau kita boleh nampak, dia akan mula menjual apa, mula mengganggu dengan bunyi, dengan nampak kelibat dan sebagainya. Ini adalah langkah yang baik. Pakar ini memberitahu, awak panggil saya, langkah yang baik secepat mungkin. Tuan rumah sebelum ni mungkin tinggalkan dia dekat sini dan tak nak bawa lagi. Saya dengar, saya pun terperanjat, mak saya pun terkejut. Anak-anak tak ada bila nak tengok dalam rumah ni. Dan Casey bayangkan, pakar ni masuk dalam bilik, dia mula baca Casey, dia baca. Dia baca. Tiba-tiba saya dapat lihat katil saya bergegar. Dia baca lagi, dia baca beberapa surah. Kemudian katanya, bawa segelas air putih boleh? Ambil air putih, dia baca. Kemudian air itu dia tuang dekat telapak tangan, dia renjis. Bila dia renjis, katil saya bergegar berkali-kali. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Katil yang gedung. Bergerak Kemudian pakar tu saya nampak depan mata saya, sebab saya dengan ibu menjadi saksi dalam bilik. Pakar tu pergi dekat katil. Yang ini seram. Pergi dekat katil. Kemudian dua tangan kanan kiri itu dia tunduk bongkokkan badannya dekat bawah katil tu, dia bongkokkan badan. Katanya di sini pakar tu seluk tangan seolah-olah macam masuk bawah katil, keluar macam tengah angkat manusia, macam orang tengah baring. Kan tangan angkat doa macam gitu, orang tengah baring, dia angkat gitu. Tolong saya buka pintu sekarang, buka pintu rumah sekarang. Saya lari Casey, cari kunci. Bila dalam keadaan kecemasan, dah tahu kunci itu terletak tempat biasa. Tempat biasa itulah kunci boleh hilang. Casey, pakar tu tengah pegang ni. Tengah pegang. Tapi tak nampak lah. Seolah-olah sedang mendukung makhluk pocong dekat bawah katil. Buka pintu sekarang. Kunci mana kunci? Ya Allah, kunci ni aku selalu letak sini. Kunci mana kunci? Ina bawa tenang. Ina bawa bertenang. Jangan kupu gapah. Dia sengaja nak kasih Ina panik. Ina bawa tenang. Mana tadi Ina buka pintu bila Pak Haji ni datang? Itulah Ina letak kat sini, Mak. Letak kat sini. Kunci mana kunci? Tak ada. Kemudian pakar tu, okey tak apa. Awak ikut saya baca. Pejam mata ikut saya baca. Okey. Pakar tu pun baca. Saya pun ikut. Baca, ikut. Buka mata. Casey, kunci itu ada tempat yang sama, tapi dekat bawah meja. Selalunya saya letak di atas meja. Kali ini bawah meja atas kapet. Kapet saya pula jenis yang berbulu tebal. Bila dia jatuh termasuk tak nampak. Jadi saya dah habis baca tu, tiba-tiba ternampak ada macam benda shiny dekat bawah tau. Ada benda yang macam shining di bawah dekat lantai di kapet tu. Rumah bahagian dapur belakang tu, dekat belakang dapur, tingkat dapur saya ni, boleh nampak dekat situ tu ada rumput-rumput. Kemudian ada beberapa batang pohon. Pakar tu pergi situ. Pakar tu lepaskan dekat situ. Pakar tu keluarkan benda tajam seperti paku. Dengan tangan pakar tu tolak dan pacak paku tu dekat pohon. Cak. Angkat tangan doa, baca surah. Pakar tu jalan naik atas balik. Alhamdulillah, dia dah keluar. Tapi saya tak boleh bawa dia pergi jauh, sebab ini jenis yang degil. Dia masih ada dekat bawah, dekat pokok. Tapi jangan takut, orang tak boleh nampak. Dia pun tak boleh kacau orang sebab saya dah pacak paku. Tapi melainkan kalau orang yang nampak paku ni, dia cabut paku, benda ni akan ikut dia balik. Sebab tu berhati-hati. Kalau awak nampak paku dekat pokok,
Kadang-kadang paku tu digunakan untuk ikat tali lah. Nak pasang kembis ikat tali ke. Tapi kalau nampak paku yang panjang sangat-sangat, yang besar, jangan cuba tarik. Sebab kita tak tahu apa dekat belakang paku tu. Misteri Jam 12.